Bertemu lagi dalam channel Cikgu Chef Tutorial. Kali ini kita akan membincangkan soalan fokus STPM Ekonomi Penggal 2. Soalannya adalah seperti berikut. Dengan menggunakan gambar raja, terangkan bagaimanakah perkara berikut mempengaruhi nilai ringgit Malaysia. E. Import Malaysia dari Amerika Serikat meningkat 5 markah. B. Pelaburan langsung dari Amerika Serikat ke Malaysia meningkat 5 markah. Oke, sebelum kita membincangkan contoh jawaban, kita akan lihat dahulu kehendak soalan. Oke, kehendak utama soalan ini adalah kesan terhadap nilai ringgit Malaysia. Maka apabila kesan terhadap nilai ringgit, itu adalah perlu dinyatakan sama ada nilai ringgit Malaysia susut atau nilai ringgit Malaysia meningkat. Oke, dan kita akan bincangkan melalui dua keadaan. Oke, kalau kita melihat soalan ini menunjukkan bahwa sekiranya jumlah import Malaysia daripada Amerika Serikat meningkat, maka apakah kesan terhadap nilai ringgit Malaysia? Adakah nilai ringgit Malaysia susut atau nilai ringgit Malaysia meningkat? B. Pelaburan langsung daripada Amerika Serikat ke Malaysia meningkat. Kehendak soalan adalah apakah kesan terhadap nilai ringgit Malaysia? Adakah susut atau meningkat? Oke, sekarang kita akan lihat contoh jawaban. Oke, kita akan lihat dahulu contoh jawaban bagi soalan ceraian E. Ini adalah contoh jawaban soalan ceraian E. Sebelum kita membincangkan jawaban, kita akan lihat dahulu keluk. Keluk ini penting karena ini akan menentukan kesan terhadap nilai ringgit Malaysia. Oke, kita lihat. Paksi menegak adalah kadar pertukaran yaitu RM per USD, manakala paksi mendatar adalah kuantiti USD. Oke, dan ini adalah permintaan dan penawaran mata wang asing. Bermakna kalau kita lihat di sana, terdapat dua keluk permintaan mata wang asing yaitu DD0 dan DD1, manakala penawaran mata wang asing adalah SS. Jadi kalau kita lihat, persilangan di antara DD0 dan SS dilabelkan dengan I0, manakala persilangan di antara DD1 dengan SS dilabelkan dengan I1. Manakala pada paksi kadar pertukaran yaitu paksi RM per USD adalah kadar pertukaran meningkat daripada RM3 kepada RM4. Manakala pada paksi kuantiti USD meningkat daripada Q0 kepada Q1. Keluk ini diberi 1 markah. Oke, sekarang kita akan lihat penerangan. Oke, 1. Keseimbangan asal tercapai apabila permintaan mata wang asing DD0 sama dengan penawaran mata wang asing SS pada titik I0. Pada ketika ini, kadar pertukaran adalah US dollar 1 sama dengan RM3 ataupun 1 US dollar bersamaan dengan 3 ringgit. Dan kuantiti keseimbangan adalah Q0. Oke, penerangan ini mendapat 1 markah. 2. Apabila import Malaysia dari Amerika Serikat meningkat, maka permintaan USD bertambah. Dengan itu, keluk permintaan USD beralih ke kanan dari DD0 ke DD1. Penerangan ini diberi 1 markah. 3. Pada kadar pertukaran asal, berlaku lebihan permintaan USD. Ini menyebabkan kadar pertukaran meningkat. Penerangan ini diberi 1 markah. Proses ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan baharu di titik I1 apabila DD1 sama dengan SS. Kadar pertukaran baharu ialah USD1 sama dengan RM4. Manakala kuantiti keseimbangan baharu adalah Q1. Kesannya nilai ringgit Malaysia susut. Oke, jadi kalau kita lihat jawaban di sini, apabila import Malaysia dari Amerika Serikat meningkat, maka kesannya adalah nilai ringgit Malaysia susut. Oke, sekarang kita akan lihat contoh jawaban bagi ceraian B. Oke, sebelum itu kita lihat keluk. Sebelum kita membincangkan penerangan, kita akan lihat keluk dahulu. Oke,
Keluk yang lebih kurang sama. Kita lihat paksi menegak adalah sama, yaitu RM per USD, dan paksi mendatar juga sama, yaitu kuantiti USD. Cuma ada perbezaan pada bahagian permintaan mata wang asing dan penawaran mata wang asing. Oke, untuk bahagian ini, permintaan mata wang asing adalah kekal, tetapi penawaran mata wang asing yang mengalami perubahan, yaitu meningkat. Oke, jadi kalau kita lihat, permintaan mata wang asing adalah DD dan penawaran mata wang asing adalah SS0 dan SS1. Persilangan di antara SS0 dan DD dilabelkan dengan I0, dan persilangan di antara DD dan SS1 dilabelkan dengan I1. Pada paksi kadar pertukaran menurun dari RM4 kepada RM3, dan pada paksi kuantiti meningkat daripada Q0 kepada Q1. Keluk ini diberi 1 marka. Oke, sekarang kita akan lihat penerangan. 1. Keseimbangan asal tercapai apabila permintaan mata wang asing DD sama dengan penawaran mata wang asing SS0 pada titik I0. Pada ketika ini, kadar pertukaran adalah USD1 sama dengan RM4 atau 1 US dollar bersamaan dengan 4 ringgit. Dan kuantiti keseimbangan adalah Q0. Penerangan ini mendapat 1 marka. 2. Apabila pelaburan asing dari Amerika Serikat meningkat, maka penawaran USD bertambah. Dengan itu, keluk penawaran USD beralih ke kanan dari SS0 ke SS1. Penerangan ini mendapat 1 marka. 3. Pada kadar pertukaran asal, berlaku lebihan penawaran USD. Ini menyebabkan kadar pertukaran menurun. Penerangan ini mendapat 1 marka. Proses ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan baharu di titik I1 apabila SS1 sama dengan DD. Kadar pertukaran baharu ialah USD1 sama dengan RM3 ataupun 1 US dollar bersamaan dengan 3 ringgit. Manakala kuantiti keseimbangan baharu adalah Q1. Kesannya nilai ringgit Malaysia meningkat. Penerangan ini mendapat 1 marka. Oleh itu, kalau kita lihat di sini, penerangan terakhir haruslah menjelaskan kesan terhadap ringgit Malaysia. Sekian pertemuan pada kali ini, dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang untuk membincangkan soalan-soalan fokus yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.